Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, seterusnya yang kita kasihi seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Hijrah Kampung Ulu Takir, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur kehadratillah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam satu majlis ilmu, mudah-mudahan mengundang rahmat dan barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku catatan amal kita, dan insya-Allah memberi keuntungan kepada kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi kita tazkirah selama setengah jam, jawab soalan selama sejam, boleh? Siapa yang nak bertanya soalan tulislah, pasing sampai depan. Siapa yang nak bertanya lisan, dia tak pandang dulu, dah dalam sekolah dulu, boleh bertanya lisan, sebab tak wajib jawab pun. Yang kita jawab ni yang kita tahu, tak tahu nak jawab apa ni. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya Ali la yu'akhkharun, as-salatu iza atat, wal janazatu iza hadarat, wal ayyim iza wajadat kuf'a atau kama qala. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiga perkara wahai Ali, tidak dilambatkan tiga ini, iaitu semayang bila sampai masuk waktunya, dan jenazah bila sudah hadir untuk disembahyangkan, dan perempuan yang tidak bersuami apabila bertemu dengan pasangan yang sesuai dengannya. Kalau tidak banyak, kita dapat sedikit pemahaman tentang hadis ini pada malam ini, insya-Allah. Bila sebut hadis ini, itu perkara yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mustalah Wadah, dia kata hadis ma udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw takrir. Hadis-hadis ni ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, sama ada perbuatan, sama ada kebenaran daripada Nabi. Kalau kita dengar Nabi bersabda begini, itu dipanggil hadis kaul, hadis perkataan. Kadang-kadang hadis itu Nabi tidak berkata, tapi sahabat yang berkata, tapi menceritakan kelakuan Nabi. Ra'aitun Nabi SAW iza tawadda'a salasa. Aku tengok Nabi bila dia ambil wuduk, dia basuh tiga kali. Itu panggil hadis perbuatan. Dan kadang-kadang tidaklah Nabi bercakap dan tidak Nabi berbuat, Nabi diam. Nabi diam itu dipanggil takrir, maksudnya dibenarkan. Apabila dilakukan suatu perkara, Nabi ada, Nabi nampak, Nabi diam. Diam itu makna perkara itu boleh. Itu panggil takrir. Kerana apa? Kemungkinan tak boleh kan Nabi buat diam, Nabi segang nak tegur. Nabi tidak ada segang dalam bab nak tegur. Nabi tak ada macam kita. Kita masa kita tegur orang dulu sedaklah, pang. Leni sama kita buat kerja dak senonoh, kita pakai diam belaka. Apa? Segang. Nabi tidak gitu. Kerana itu bila dimakan haiwan yang bernama dhab. Dhab ni biawak pasir. Biawak ni bukan mana biawak kita tengok birai parit tu. Biawak ni nama keluarga besar dia. Tu biawak riang tu. Dhab ni maksudnya binatang yang merangkak, yang berekor, berjalan kaki empat.
Jadi orang makan dhab, Nabi tak makan. Nabi tak makan itu Nabi tak kata halal, Nabi tak kata haram. Tapi bila dikerjakan di hadapan Nabi, tidak dilarang, menunjukkan perkara itu boleh. Nampak? Dan dia tidak menjadi dalil bagi sunnah. Maknanya bukan sunnah Nabi makan dhab. Dia hanya boleh. Ini salah satu sifat Nabi yang sepatutnya umat akhir zaman ni tiru. Sebab kita sekarang ini, bila keluarga kita buat benda hak salah, kita pakat diam mereka. Bila orang keluarga yang kita ada balah dengan dia, ada buat salah, kita bising. Ini sikap tak betul. Kalau macam orang curi ya. Kalau kita buat ke benda rukun tetangga, jaga orang curi. Kita kepung curi di sini ya. Ni Ulu Taki, kepung tengok budak Bukit Kasing. Dak katok Orang marang. Faham lagi? Dak katok ngecaku, ngegotang, ngepapang. Kali 2 kali 4 kali 4. Nyanda kawan tu 14 jahit. Tiba-tiba bila kita kepung lah anak dara kita. Budak kapung ni juga. Ni. Naik tamu. Faham lagi? Sikap ni lah bila datang Rasulullah SAW kepada penduduk Islam Mekah dan Madinah, buang sikap jahiliah ni. Dipanggil asabiyah. Faham lagi? Hak belah orang sudah ingat kita sarah. Kena belah kita buat dia. Ni jadi Rasulullah ada salah, dia tegur selalu. Kalau tak tegur, benda tu tidak salah. Tapi kalau kita diam, tak boleh jadi dalil benda tu boleh. Sebab kita tak boleh makan. Pada ada kalanya kita kata haram. Tapi ada kala kita buat diam. Kadang-kadang kan orang ngajar. Dia kata tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita biarkan isteri kita tidak tutup aurat, hukumnya berdosa isteri kita dan suami pun berdosa juga. Itu baguslah. Jadi bila ada soalan tu macam mana juga dengan isteri pemimpin? Kita ke iklan sebentar. Ini masalah. Ini akhir zaman. Betul tak? Kita iklan rancangan tergendala. Dia buat gemu habis hamba dulu. Ingat kita sudah berjanji dengan 2 kalimah syahadah. Kawan kita ke, jemaah kita ke, anak-beranak kita ke buat salah, kena cegah kemungkaran. Kalau anak-beranak kita nak jadi pemimpin, dia ada rekod jahat, ada rekod tidak molek, ada rasuah dan sebagainya, haram kita akad dia jadi pemimpin. Itu yang Islam yang Nabi bawa kepada kita. Baik, kita kembali kepada hadis. 3 perkara, wahai Ali. Ali ni kadang-kadang kita dengar karramallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Kerana dia daripada budak-budak lagi Islam dah. Tak dang sembah berhala. Sahabat lain dang sembah berhala tu. Pendapat jumhur ulama ialah dengan radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa makna radhiyallahu anhu? Makna mudah-mudahan Allah redha daripada beliau. Tetapi siapa yang kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak menjadi kesalahan. Faham lagi? Tak usah nak balah. Sebab itu keluar timbul. Kalau siapa kata karramallahu wajhah, Syiah tu. Faham? Siapa ada sebut nama Husain dan Hasan, apa tu Syiah. Syiah warna Husain Hasan tu cucu Nabi. Faham lagi? Kita wajib muliakan cucu Nabi. Dah Syiah muliakan cucu Nabi, dah takkan kita nak hina. Kita wajib mulia juga, tetapi kita tidak menghina sahabat yang lain. Syiah memuliakan keluarga Nabi saja, sahabat yang lain dihina. Itu salah. 3 perkara ini tidak dilambatkan. Yang pertama, as-salah iza atat. Semayang bila datang semayang. Maksudnya semayang ini semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu dia ada jadual. Bila masuk waktu, semayanglah. Atas hadis ni, la tu'akhkharun
Tidak dilambatkan maksudnya kita buat dengan segera. Sehari ada 5 waktu semayang. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Bila masuk waktu subuh, dipanggil wajib semayang subuh. Bagi orang yang kewajipan, mukallaf. Sampai bila wajib tu? Sampai naik matahari. Bukan wajib segera. Allah. Bukan segera. Wajib semayang ini wajibun muwassa'un. Kalau ngaji usul fiqh jumpa. Wajib semayang ini wajib dia diluaskan. Panjang waktu wajib ni. Bukan wajib masa bang, bukan wajib lepas bang, bukan wajib masa 5 minit lepas bang. Tak. Daripada subuh masuk sampai terbit matahari, situ wajibnya. Katakanlah masuk waktu subuh pukul 6. Habis waktu subuh pukul 7. Sejam ni dipanggil waktu wajib. Pukul 6 wajib, 6.10 wajib, 6.30 wajib, 6.40 wajib, 6.50 wajib, 6.55 pun wajib. Itu waktu wajib. Nisbah waktu wajib. Tapi kalau ulama fiqh bahagikan pula. Kalau nak sebut afdal. Hak tadi wajib. Maknanya kalau pukul 6 dak mayang, 6.30 dak juga, 6.40 dak juga, sampai ke habis pukul 7, berdosa kalau dia sedar. Nampak? Jadi nisbah menunaikan wajib semayang. Orang yang semayang pukul 6 awal waktu sama dengan semayang dengan 6.55. Dua orang ini, seorang semayang pukul 6, seorang 6.55. Dua-dua ini sudah menunaikan wajib semayang. Siapa afdal? Nak tengok ulama fiqh sebut pula. Nak tengok afdal, tengok waktu. Waktu semayang ada 5. Waktu afdal, waktu jawaz, waktu ikhtiar, waktu makruh, waktu tahrim. Kalau awal waktu faham semayang, waktu afdal. Maka siapa buat awal, dia dapat lebih fadilat. Boleh mayang lagi pukul 2, pukul 1.30 kapang. Pasal ada datang motosikal lagi. Kat lagi sampai rumah 2 suku mandi-mandi, 2.30 mayang . Waktu itu waktu jawaz. Waktu yang harus semayang. Faham? Pahalanya dengan orang semayang awal, dia kurang. Bila waktu makruh? Kalau petang, kalau mayang asar, kita tubik kat panas matahari tu, dak perik dah muka. Kalau pukul sekarang ni, kalau kita tubik pukul 6 petang, kita duduk tengah panas, masih berasa lagi perik. 6 suku, berasa dah apa perik dah. Waktu makruh dia panggil. Faham? Waktu tahrim dekat-dekat nak nak masuk, garik. Baru nak mayang. Waktu tahrim. Siapa yang sengaja semayang waktu tu, berdosa. Semayang dia sah, dapat satu dosa. Jadi fahamlah. Waktu wajib daripada pukul awal waktu sampai habis. Kemudian nak khabar pula, sebab hari tu jadi isu. Bila kuliah, dak semayang awal Isya. Ada orang dak puas hati. Tapi kita minta hadis, tak reti. Faham lagi? Patut kalau kita tak puas hati, tanya. Jangan fatwa. Tanya dulu. Tidak malu saja kita lagi. Dalam 5 waktu, Isya je lain sikit. Faham? Semayang subuh, afdal awal waktu. Semayang zuhur, afdal awal waktu. Semayang asar, afdal awal waktu. Semayang maghrib, afdal awal waktu. Semayang Isya, afdal 2 waktu ada. Yang pertama, awal waktu Isya. Mayang lalu, afdal. Dan yang kedua, dilambatkan sehingga separuh malam. Dua-dua ni hadis sahih belaka. Faham? Jadi Nabi biasa semayang awal waktu Isya. Tapi beberapa hadis, Nabi semayang yuakhiru. Nabi lambatkan. Nampak? Sampai separuh malam. Ila nisfi separuh. Nisfi lain sampai separuh malam. Jadi ulama fiqh pun ambil hadis ni ijtihad. Jika kita tidak ada apa-apa masalah, jemaah ada belaka dah, afdal Isya semayang awal. Kalau kita ada masalah, ada program, ada apa, kita buat lepas program, harus. Ini faham baik. Jadi semayang ini dia jadual. Kalau kita semayang awal, tak terima. Awal ni? Awal dari waktu. Pasal kau terbang pukul 8.30 pagi. Kalau semayang pukul 6 suku subuh, tak dang. Nak tolak dari setiu. Faham?
Jadi semayang pukul 4.30. Nah, dia kira gini, ada kalau 4.30 awal pada orang lain, Tuhan lebih sayang ni. Dia main tak boleh. Bang, dia sama macam sekolah. Pukul 7.30 baru ada matematik. Dia mari awal, mari nang suku ada ego. Lagi. Nah, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu atas orang beriman itu wajib, tapi ada jadual. Bukan ikut suka mau, ada jadual. Nah, kena ikut jadual dia. Kalau kita tertidur tak sembahyang, tak berdosa. Tak berdosa, sama macam puasa. Tak ingat. Nah, tak ingat. Dia pergi makan hari ni, tak berdosa pun. Dia memang dia nak sembahyang subuh. Dia tidur awal pukul 12. Bangun 9 subuh tau. Tu dia tidur tu. Dosa tak? Tak. Dengan ijma' ulama. Nah, yang berdosa ni rambang Allahu akbar. Subuh dah. Sikit lagi lah. Sikit lagi bangun 8 suku. Tu berdosa. Faham? Kerana akal dia sudah ada ketika masuk waktu. Bahkan sebahagian fuqaha kata, jika hampir dengan masuk waktu pun tidur lagi, dosa kalau terlebih. Nampak? Ni dah daripada malam. Esok baru kejut. Biasa kau baru nikah kan? Faham lagi? Baru nikah. Nah, duk main kokeng. Dah. Kau milang bangun dua-dua ekor. Dah. Jadi esok kumbilang lagi pengatipuan tu, dok angin subuh malam bang. Ni itulah awak kacau saya malam. Nampak tak? Salah ke bini dia pula. Tak? Jadi berdosa, tak berdosa. Dah batu pukul 9 tu ke mana? Pukul 9 sembahyang subuh. Faham? Kerana Nabi kata, man nama an salatin, ada riwayat au nasya. Barang siapa yang tertidur atau terlupa daripada satu sembahyang, fal yusalliha, maka kerjakanlah sembahyang yang dia tertidur itu, kerjakanlah sembahyang yang dia terlupa itu, iza zakaraha. Ada riwayat lain iza staiqadha, bila dia bangun tidur. Nah, tengok kitab syarah hadis, orang ini tidak berdosa. La yaksa makna tidak berdosa. Nah, berdosa ni hak selain tidur. Nah, setan jahat dia. Kita bangun dah subuh. Setan kata lah baru bang lambat lagi kau mak. 2 minit ni, jangan lebih. Dia dek dia. Jangan sampai 10 minit tidur. 2 minit je. Dah. 2 minit tu jadi sejam suku. Allah kamak. Allah baru kamak. Faham? Dah. Memang wajib panjang slow. Bedang. Kita dah pergi sugai kan? 10 minit ke bawah. Tengok. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dah. Setan kata ni, dah boleh salam, biar sikit lagi, pasal lambat lagi habis subuh. Faham tak? Baru 6.10. 6.40 boleh lagi. Kita pernah 40. Bangun tengok ketak masuk lele kecil Nabi. Boleh-boleh dah ketik-ketik je ayam-ayam tu. Faham lagi? Main di badan gitu. Dah gubang bulu tiup. Semayang dia tak macam lain, apa lain boleh qada. Haji kau lain boleh qada, boleh buat. Puasa anak-anak boleh tolong. Hutang kau boleh tolong bayar. Mayang se tak boleh. Siapa yang tak puasa, mak tak puasa, mati mak. Bang di Covid. Anak boleh tak puasa? Boleh Anak tu boleh pilih nak puasa qada mak ke nak bayar fidyah. Betul tak? Boleh. Ayah mati tak danggi haji. Contoh. Mati dah tak danggi haji. Haji hak jauh hak bawa awak atas gerai tu hari-hari khabar tu. Kali makan 7 lapang tu. Dan haji hak tu dah tu. Hak nu tak danggi haji. Boleh tak anak-anak dia upah haji? Boleh. Penerimaan Allah secara. Wa amruhu ila Allah. Perkara ini serah pada Allah. Di segi fiqhnya boleh kita buat. Haji badal dia panggil.
Ayah ada ingat bayar zakat. Mati. Kita pun tengok, oh, dia tak bayar zakat baru ni. Kira-kira 600 ya. Boleh tak kita bayar? Boleh. Ayah dah ingat mayang. Balik awal. Nah. Cuma ulama kata, kalau ayah banyak tinggal semayang, kita sedekah, istighfar, doa. Dr. Wahbah Zuhairi sebut dalam fatwa dia, lepas setiap semayang pada sunat, kita hadiahkan kepada ibu bapa kita. Faham? Tapi nak qada saja aku qada semayang, cik aku tak ada. Ada kau dhaif. Kalau kita bayar ni kau muktamad 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Tak ada. Dah. Kalau lain boleh ganti orang lain. Dan siapa yang tak semayang, satu waktu sengaja jadi fasik. Tak boleh jadi wali nikah. Dia sama macam minum arak. Sekali minum je, dia jadi fasik je. Semayang satu waktu, seumur hidup dia tinggal sengajalah bukan tidur. Fasik. Nampak? Jadi fasik. Tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi nikah. Cuma kalau nak jadi wali nikah, ayah tak semayang, dia bertaubat hari ni juga boleh jadi wali. Tapi kalau nak jadi saksi, hari ni bertaubat 2 hari bulan November, maka 2 November 2022 baru boleh jadi saksi. Dia kena setahun lepas bertaubat. Nampak? Kita dah ingat tak mayang. Kita nak dia. Nak itih. Tu tak? Asal itih dah. Lepas tu ramai dia tak nak buat gana dengan lelaki kita ni tak mayang. Muda. Menikah dengan dia ada. Kita beli selipar, kita pilih. Betul tak? Nak orang nak colour begini, kenal dah colour, tak kenal pula tapak. Kenal dah tapak, tak kenal pula bunga. Kena bunga belaka, kenal belaka dah saiz pula tak betul. 4 kali mari kedai. Sampai kali ke-7 tu tak beli lagi. Hak kali ke-8 tu, Cina kata, mari pula, saya mek gila ni. Faham tak? Padahal ni, pada ulah ya, pilih. Tapi laki ada mayang mana ada tu yang nikah. Ingat kalau kita nak nikah dengan perempuan 3 bulan, cek. Nak nikah dengan orang lelaki 6 bulan. Bukan wajib. Kaedah zaman sekarang. Tanya jabat dia macam mana macam mana. Tanya dia suruh mana dia pergi. Kalau dia main tu kopi kedai tu tanya gini-gini. Oh, kedai kopi tak tahu. Tak dia bayar. Mampu lagi mau. Apa kita tahu pasal apa? Pasal kita akan mengandungkan benih dia dalam rahim kita. Benih dia air mani kita tu nak duduk dalam kandungan kita. Kena orang molek, bukan mesti ustaz. Orang jaga solat, jangan orang musik. Dah mayang wak natu. Awak tak? Dah mari dengan kereta. Cuba dengan motor. Ni lah tu orang tengok tahu nak kereta lah kira ni. Tahu tak? Orang cerita tahun 60-an dulu, cikgu. Kita tak jangan orang cerita. Tahun 60-an dulu, cikgu dia pakai basikal. Basikal rally tu. Oh, kalau lalu kat depan rumah orang anak dara ni nyungah kat tikak. Pak lepas gitu tengok naik basikal. Tahu tak? Tahun 70-an ada layang basikal, nak motosikal. 70-an 80-an start anak motor. Lagi. Basikal dia kira basah. Nampak tak? Ni tahun 2020 ni kalau pakai motor je kira basah. Binawe tu. Padahal tu imam naik motor. Padahal tu bila duk panggil orang semayang. Yang Allah janjikan dengan dia jadi VIP. Imam bila pada masyarakat VIP. Betul tak? Hadis sahih. Tak kira VIP pun. Tak ada lagi nak tunggu pakai motor. Nampak? Berani punya tok tua. Arawi kata, biar tak mayang. Kata. Ni semayang. Tok Bila pula. Tok Imam pula. Balik Jordan, balik pondok. Tapi motor. Mikir 2 kali kau nak biar nak dara. Lalu balik nak Minang tu pula. Nak pergi merisik anak dara pula. Start tak hidup. Nampak tak? Kapih bomoh. Kapih tu biasa hitam. Lagi.
Nah, oi mikir dua kali nak tang mutu dok ina baik tinok ni konok aku. Faham tak? Start dah turun, tak ada naik dah. Cabut spray. Kakak ke tangan pula kau kali lagi. Dah. Walau mayang, walaupun 5 waktu mayang tu imam tu bila mari kau dalam hati. Maka kedara warna anak aku. Dia nak atas spray tokak dak tukar. Dah. Ni. Tapi kalau mari kereta orang terima lah tu. Tak usah kereta molek Honda ada tau. Faham lagi? Nampak tak? Nerak atau warnet tok tua. Tapi bukan hak ulu takir lah kapur batin. Dah salah kereta tu dia salah. Tuang harta. Jangan kita sampai gila hari tu. Kita nak akhlak nombor 1. Kan Nabi kata dah kan? Nampak? Tungkahul mar'ah li arba'. 4 perkara biasanya manusia dalam dunia kahwin. Kadang-kadang li jamaliha kerana muka comel. Kadang-kadang li hisabiha kerana keturunan nak beranak. Kadang-kadang li maliha kerana piti, kerana harta. Faham? Tapi yang terbaik li diniha kerana akhlak. Din tu bukan makna agama Islam. Makna akhlak mulia. Agama Islam lah ke? Akhlak mulia. Betul tak? Tapi nak awak kata ni beli kita ni kau pakai tudung labuh dah tak. Tokeng pakai mau kalau siapa masuklah kereta tu dak ingat ke tokeng berlari pergi pakai tokeng. Tapi mulut macam poker. Melebih. Mana awak gua ni? Nasi dak apa jomel tu. Dia pilih jomel dah nampak. Tengok pada gambar chicken chop tu. Meneleh dia lah. Beli buku dak sekarang juga. Nak gua ni lagi dah. Semayang jangan tinggal. Jahat lagu mana pun jangan tinggal semayang. Samsing lagu mana pun jangan tinggal semayang. Kenapa? Kerana dia amal yang pertama dihisap di dalam kubur. Awalu ma yuhasabu 'alal 'abdu fil qabri as-salah. Awal-awal amalan yang akan dikira atas seorang mayat yang diletakkan dalam kubur, semayang dulu. Yang kedua Nabi kata wal janazatu iza hadarat. Dan jenazah bila hadir, segerakan. Kata setengah ulama segerakan tu solat. Setengah ulama kata segerakan tu tajhis, iaitu mandi kapang, semayang tanam. Dia jenazah boleh baca, jinazah boleh baca. Junazah tak ada. Dia dua spelling boleh. Satu janazah, kedua jinazah. Dan mayat apa beza juga? Setiap mayat itu dia adalah setiap jenazah mestinya mayat. Tapi tidak semua mayat jenazah. Orang ni pula itu. Orang ni boleh ilmu. Tak tu suruh mari dengar. Setiap jenazah mesti mayat. Tapi tidak semua mayat dipanggil jenazah. Jenazah ini mayat yang diletakkan di atas usungan saja. Faham? Kalau tak duduk atas usungan, orang tak panggil jenazah, orang panggil mayat. Itu bahasa Arab. Faham lagi? Tapi kita tak apalah. Ni penggunaan bahasa Melayu umum. Nak panggil jenazah tak pun tak apa. Tapi asal bahasa Arab, jenazah atau jinazah, mayat yang diletak atas pengusung. Mayat yang diletak atas gerai. Itu dia panggil jenazah. Faham lagi? Mana orang mati? Nak mati-mati ni berapa mati? Mati. Orang Terengganu panggil, orang Terengganu. Orang Melayu panggil dia mati. Orang Melayu. Mapu. Jangan main. Buka kitab-kitab lama, kitab turah. Kitab-kitab 200 tahun lepas. Belum pada zaman Syekh Abdul Somad Palimbani. Mapu. Bila ni kasar. Mati bahasa Arab. Maut bahasa Arab. Nampak lagi? Meninggal dunia bahasa moden. Nampak? Meninggal dunia. Moden bahasa lama. Tapi jangan guna lah ni, tak boleh guna. Kerana sudah tidak digunakan. Bukan tak mampu. Untuk binatang kan kita tanya walaupun apa, cik mampu mana? Kata gitu, beromor. Faham? Walaupun betul pada lurah, faham? Tak boleh bakar. Fitnah. Jadi bahasa Melayu tak ada kita nak kata. Mati bahasa Arab, maut pun bahasa Arab. Apa makna mati? Adamul haya liman kana haya.
Mana mati ni maksudnya ketiadaan hidup lagi bagi suatu yang sebelumnya ada hidup. Belum ni dia hidup. Sekarang dah tak ada hidup tu. Dia panggil mati. Mati sama tak dengan ajal? Tak sama. Ajal lain, mati lain. Tapi dekat-dekat. Nampak macam dia? Orang lain. Ajal bukan mati. Ajal tempoh hidup. Habis tempoh hidup, datang mati. Ajal ni macam rotek. Berhenti razan je. Allah Akbar, Allah Akbar. Tak apa. Allah Akbar, Allah Akbar. Biar bunyi. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله العلي. حول ولا قوة إلا بالله العلي. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana zid alaina salatil qaimah sayyidina Muhammad wa ba'athul maqalan. Amin ya rabbal alamin. No, sejuk dulu kan ni. Lama buat ikong. Naik benda kapal terbang tak sejuk ni. Sejuk kat ni. Dah mati gitu. Sejuk gini tak mau mari kat Surau Padang. Betul tak? Orang Surau Palelong dengan kutik derma, dengan cari kat kereta, dengan pasang apa. Dok mari juga lah bengong. Marilah sekejap. Siang kita cari harta benda, cari piti 8 jam, 10 jam. Malang mari cari sejam. Hak di sisi Allah. Jadi bekal. Seri dah, tak apa dah. 8 jam, 10 jam lawan seri, dikira seri dah. Jadi ajal bukan mati. Ajal ni tempoh hidup. Bila habis dah tempoh hidup, datanglah mati. Iza jaa ajaluhum. Bila sudah datang tempoh hidup mereka, la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun, kata Allah. Tak boleh lagi undur ataupun nak cepat walau satu saat. Itu beza ajal dengan mati. Betul tak? Ajal dan maut. Nampak? Ajal dan maut. Di tangan Allah. Bukan Allah ada tangan gitu maksudnya. Semua di bawah kuasa Allah belaka. Baik. Bila jenazah sudah ada, uruskan. 4 perkara wajib kalau ada orang mati dia panggil tajhizul mayyit. Pertama mandi, kemudian kapang, kemudian semayang, kemudian tanam. 4 perkara fardu kifayah. Faham lagi? Mandi, kapang, semayang, tanam.
dan segala perkara yang nak melengkapkan 4 ni jadi wajib juga. Nah, fardu kifayah. Mana kalau orang sini mati, orang sini lah fardu kifayah. Orang Batu Buruk dah. Faham? Orang Bukit Tunggal dah. Orang sini. Jadi kalau orang sini lock belaka mayat tak cara, berdosa belaka orang Ulu Takir. Dia panggil fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Wal wajibu ala kulli mukallafin fa iza fa'alahu al-ba'du saqata 'anil baqin. Makna satu kewajipan yang asalnya semua wajib buat, tetapi bila ada seorang atau sebahagian melakukannya, maka gugurlah tuntutan kewajipan daripada orang yang lain. Itu fardu kifayah. Belajarlah menguruskan mayat. Bukan mesti kita jadi tukang mandi mayat. Nampak tak? Tapi itulah kita tahu. Sebab tu ilmu akhirat. Ilmu akhirat ni walaupun kita belajar mandi mayat, belajar kapan dan sebagainya, tapi kita tak pernah buat, tak berdosa. Bahkan dapat pahala, barakah. Yang berdosa ni kita belajar bab semayang subuh, tak semayang subuh. Kita belajar hukum tutup aurat, kita telanjang. Faham? Sebab ramai orang tak faham masalah jenazah. Dalam kitab fiqh kata, hendaklah kita sunat kita ikat, bukan wajib ikat. Faham? Sunat kita tarmid, kita tutup mata mayat, bukan wajib tutup. Kena faham baik, wajib 4 perkara tadi. Bila berlaku kematian nombor 1 sekali, kita tutup mata mayat. Bila tutup tu, kalau mata terbuka. Kalau mata tutup, dah tak payah. Gigi buka mula. Buka mula, tutup mula. Ambil sunat. Awak gua ni, awak cerdik ni. Berapa sunat tutup? Sebab bila terbuka, orang takut tengok. Main mata belalok gitu. Tutup dengan perlahan. Letak 2 jari atau letak ibu jari gini, buat perlahan. Tutup gitu. Dipanggil sunat yang pertama. Kemudian kalau mulut dia tu, moleknya dia kata ambil kain letak bawah. Dan ikat di atas supaya tidak terbuka. Sebab kadang-kadang, tak mesti semua, terbuka muka. Mulutnya. Jadi nampak tak comel. Kalau orang baik tak apa, dia tengok uduh dia tak sebut. Kalau orang mulut uduh, tahu tak? Habis, lah ni Facebook dulu. Teranga tengok mulut ni. Boh dulu. Faham tak? Jahat lah ni. Share aib orang semua tu dosa siapa? Pasal kiamat belaka tu. Jangan main-main. Ikat jangan ikat dengan tali rupiah. Kain lebar dagu. Lagu dia lebar 4 jari kain. Tu kita pekoh. Dagu kek 3 jari kain sunat. Tutup perlahan, lapik kain, ikat molek. Ni bang tali rupiah. Mayat atas ada bunyi. Faham lagi. Tembok lagi habis dah. Kita faham baik-baik. Bila tutup mayat? Bila sudah keluar roh. Jangan tengah sakit tutup dah. Ayah nak cakap tutup dah. Natang tutup dah. Aku ada gini. Kena faham baik. Tengok nadinya, tengok matanya, tengok tangannya, tengok dahinya, tengok kakinya, tengok hidungnya. Dia ada alamat kan? Betul tak? Kalau kita tak belajar, tak tahu benda kita. Tahu benda. Kalau kata bak mati, ikat tengah air, tak belajar tak anda? Ikan tengok, dia ikat bodoh, ikat gini. Takut tengok tengah air. Lagi. Ikan pun tak makan. Ada mayat. Siapa dah nak semayang? Semayang dah. Kubur siap dah. Wagi. Itu maksudnya. Kenapa? Kerana bersegera dengan jenazah itu perintah Nabi SAW. Ada hadis Nabi kata, asri'u bil janazah. Segerakan dengan jenazah. Maksudnya, segerakan mandi. Segerakan kapang. Segerakan semayang. Segerakan tanam. Semua segera belaka. Faham? Kita buat lama-lama. Mati hari ni pukul 11 pagi. Nak sipang esok. Tak kepelek gitu. Pelik tak pelik ikut orang ramai. Ustaz, tak ikut Ustaz. Ikut orang ramai. Dia jawab gitu.
Dia bak kematian, tak boleh ikut orang ramai. Kena ikut hukum. Faham lagi? Tidak jadi milikmu dah. Milik Allah balik dah. Bila jadi milik Allah, kena balik ke hukum Allah. Siap belaka? Dah. Semayang-semayang. Tapi anak pesan. Jangan sanang. Lagi aku tak lapar. Pasal anak on the way balik. Dah ada mana dah anak? Ada kota tinggi. Balik dengan ESPI. Bila siapa? Dalam 6 jam, 7 jam ni siapa? Tengok. Ni masalah. Orang kampung semua ikut tuan rumah. Tuan rumah kata ikut anak. Ustaz kata tak boleh. Pasal kata dalam kitab-kitab kata kalau sekejap boleh tunggu. Kalau lama tak boleh. Oh ikut anak. Orang ikut hukum. Betul tak? Ikut orang mah. Dah jahil mah. Sekapau jahil. Dia ikut majoriti. Jadi macam ngundi belaka. Nak tanam mayat ikut majoriti. Nak warna masjid pun ikut majoriti. Nak bagi saka pun ikut majoriti. Nak tunai wasiat pun tanya orang ramai. Tanya apa orang ramai? Tanya hukum. Siap bagi kubur. Sehingga kan tidak disunatkan semayang mayat baca doa iftitah. Kan semayang, semua semayang. Semayang wadu, semayang sunat, semayang musafir, semayang dalam kampung, semayang berdiri, semayang duduk, semayang terletang, semayang kanak-kanak, semayang rapuang, semayang qadha, semayang tunah. Semua sunat baca doa iftitah. Semayang tak sunat, semayang mayat. Kenapa? Kerana nak derah buat pergi kubur. Kita semayang doa iftitah tak baca, tapi tunggu anak 7 jam. Anak balik dak mayang. Hayah! Gitu. Pada gitu. Lagi. Baik tak usah tunggu. Tak ada masalah. Kalau dekat, kita tunggu. Kerana suara anak kata, nanjang yang kita sapat. Tak laku. Kena ikut hukum. Balik ayah mayat dah. Tapi dah tak tahu kala. Dia balik kapur dah baru boleh retah negeri. Dia kata dah mana saing gitu lah. Mati 2 minggu lepas lah. Obi. Contoh. Allah. Tak tahu sekarang itu. Saya rapak dengan dia. Dari kecil saing. Dah rapak. Dia mayang kubur dah. Dah. Pak sembang dah kopi itu. Betul tak? Di kabur dia rapak je dah. Kalau rapak. Orang bagi kubur dah minggu lepas. Kan boleh pergi semayang. Nabi dia tengok sama ada kulit hitam basuh masjid. Cuci masjid. Tiba-tiba kulit hitam tu negro tu tak ada. Nabi baru perasan. Pak ni lama dah nampak orang kulit hitam orang sapu masjid. Sahabat kata mati lama. Nabi kata apa dah kabur mati. Sekarang kita tunjuk kubur dia. Lagi. Orang pergi tunjuk. Siapa nampak kubur, Nabi semayang situ. Semayang jenazah atas kubur. Memuliakan dia. Dan muka orang dia, minggu lepas dah orang tanah. Ya, kubur mayang dah. Mau tak ya rapat dengan dia. Baik, sungguh dah baik. Ya, kubur. Faham? Balas budi dia baik kamu. Betul tak? Dah. Tak nak orang kita jahil. Jahil sebenarnya. Tak? Orang ngajar dia kata politik. Orang ngajar dia kata begitu ni. Orang lain boleh cerdik dia bodoh pakai mampu. Nak balik raya, nak mayang raya. Dia tolak bah. Pukul apa benda ke Mamang pukul 7 pagi. Dan nak bawa naik kereta rosak. Naik kereta. Ingat kapal 8.30. Naik ke airway, rosak kereta. Siapa Terengganu, siapa lebat akhir orang api turun mayang. Orang habis dah mayang raya. Cerdik tu dah. Dah kalau dah mayang sejik, mayang rumah. Dia tanya balik, boleh ke mayang rumah? Orang dah ngajar wah tu hidup main TikTok. Tahu tak? Hidup main Facebook. Apa dah bolehnya? Jangan baca khutbah dah, ada musika mayang. Faham? Kita rela tak mayang. Orang kita tayar bocor dia haji. Siapa dah balik orang turun sejik dah mayang raya. Tahu tunggu Haji Melayu saja wak. Lah dah mayang seorang kan sah mayang seorang. Tapi dah jahil, tahu tak? Tak tahu kala.
Kita ni mati belaka kat kita. Jadi jenazah. Nah. Kalau ada bini sayang, mau sayang bini? Sayang tak? Kalau malaikat mahu mati-matimu dulu ke dia dulu? Tonton mari malam ni, Assalamualaikum, saya malakul maut. Nak ambil nyawa awak ke bini dulu? Jawab. Jangan lebong lah surah ni. Awak dulu? Ya ke tak? Aku tak percaya. Nampak? Tak kira lah siapa dulu pun, sayang ke mana pun, dia ikut masa. Faham? Kalau siapa masa cucu dulu. Walaupun baru umur 8 tahun. Betul tak? 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun tengah apa Quran, baru 13 juzuk dah mengapa. Nak, ni tahil lapung mati. Nak, padahal budak yang baik, duduk sejik, duduk seorang ngapa Quran. Tak ki tak jadi seorang, dah mau, dah hati-hati. Dia bilang dia. Dah hati-mati tak ki. Dah bukan atas jahit jahat. Nak, atas qada masing-masing. Faham? Mu sayang bini pun, mu kata mati mu dulu pun, kalau siapa masih mati bini juga. Betul tak? Kita tak tahu. Nah. Nah, ada semua Allah yang tahu. Nah. Kena molek mati isteri kita dulu. Nah, kena molek kita yang mati kemudian. Nah. Ropan dia komplain tak ada orang puan nak suruh mati dulu sama. Kalau kita kata mati pun tak mati. Faham lagi? Mu terkejung bangunan tak mati lagi kalau tak apa masa. Betul tak? Orang jatuh bangunan ada tak mati? Ada. Tapi ada kalau Tuhan nak mati, jatuh katil. Mati. Faham? Tak usah takut lah. Siapa masih mati kita ni. Nah, cuma kalau nak mana lebih baik isteri lah mati dulu. Sebab kau puang bila suami mati dulu, dia payah nak pergi kubur. Betul tak? Nak ziarah, nak mengaji, nak apa tak? Tapi kalau bini kita mati, kita pergi sama. Dengan bini baru. Faham? Nah. Kita tolong mengaji, bini baru jiru air. Tak? Dan yang akhirnya Nabi SAW sebut, wal ayyim iza wajadat kuf'a. Perempuan yang tidak ada suami, bila ada pasangan yang sesuai, maka berkahwin. Maksudnya, jangan kita kahwin lambat. Kita nak dara, kahwin awal. Kita janda, kahwin dia derah. Kita duda, kahwin dia derah. Kita anak tuna, kahwin dia derah. Faham lagi? Kerana apa? Kerana Nabi nak umat dia beranak semua. Ada satu hadis Nabi kata, inkahul waluda alwaduda. Kahwinlah kamu akan perempuan yang sangat kasih sayang dan banyak beranak. Maknanya kahwinlah perempuan yang sayang pada kamu dan suka beranak. Maksudnya beranak acak. Al-waluda ni maksudnya beranak acak. Dia nak beranak acak guana. Ustaz dia anak dara lagi nak tengok guana. Tengok dia punya mak adik kakak dia. Boleh jadi pedoman. Mak beranak ramai, kakak dia beranak ramai, insya-Allah dia beranak ramai. Faham lagi? Sebab apa? Fa inni, maka sungguhnya aku mukasirum bikumul umam yaumil qiyamah. Aku rasa bangga kalau jadi nabi yang paling ramai umat pada hari kiamat. Umat hak ramai umat, nabi hak ramai umat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi wassalam. Faham? Pernah Nabi ditunjukkan pada malam Isra Mi'raj, dia tengok umat yang sangat ramai. Dalam Sahih Ibn Hibban dia sebut. Nah, ramainya umat. Sampai ke hujung langit tu ramai. Nabi kata, umat aku ke ya Jibril? Kan? Umat Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Musa. Dia Nabi nak umat dia paling ramai. Kalau boleh carilah isteri yang beranak setahun seorang. Lebih baik 2 tahun 3 orang. Nampak tak? Kan eh? Bila ramai berenyak cok gitu, nah, masa kecil kita susah, masa besar kita senang. Adat katalah. Tak? Ramai. Dah kalau anak seorang je, kalau ada masalah, jeng. Anak seorang tula je, main pergi kuda pula.
Balik awal. Nampak tak? Kalau 4 boleh tahan kira, 3 pergi kuda, seorang tu imam. Oh, lega dah lah. Betul tak? Ha. Nah, ni anak dia seorang tu duduk main minyak tina tadi. Balik awal kita. Dah, mudah-mudahan tidaklah begitu maksudnya. Nah. Ha. 10 anak, 9 tak pergi ke bapak. Seorang je pergi. Cukup dah. Ha. Mana persentage dia panggil. Tapi kalau anak seorang pergi kubur, tak ada masalah. Nah, jangan peluang kita. 10 anak kita tinggal, seorang je mendoakan kita cukup. Awaladin salihin yad'ulah. Seorang je anak, waladin, tidak aulad, waladin, seorang je yang berdoa, cukup dah. Nah, tapi kalau kita ada 10 anak, 8 mendoakan kita, Allah Rabbi. Tu arti nak banyak anak. Nah, anak dah banyak ustaz, jadi payah isteri saya ni, payah beranak. Dah. Cari mudah beranak seorang lagi. Nah, nampak? Tak berani ustaz, ngamuk lagi. Tunggu dia mati. Nah. Nampak? Dia tunggu mati dah arah dah. Tak akan nak tunggu ustaz, dah mati-mati. Maya aja. Nah. Jadi maksudnya kita kahwinlah, jangan duduk seorang. Ada satu hadis Nabi kata, ya ma'asyara syabab, man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei orang-orang muda, laki-laki perempuan, geng-geng muda, siapa di kalangan kamu yang sudah mampu menyara hidup seseorang, maka berkahwinlah. Nampak? Bak kita kahwin umur 18, bini kita umur 17. Kita umur 20, 30, anak sudah 6. Contoh. Dah, masuk kita umur 50, anak kita sudah menyara balik kita. Nah, betul tak? Ni kalau kahwin dah buat. Dia 49 baru kahwin. Bini 48. Faham lagi? Nah, lambat boleh anak. 57 dapat seorang anak. 57, 11 tahun kahwin pun boleh seorang. Nah, bermakna kalau anak tu masuk sekolah tadika, ayah 65 tahun. 65 baru atau anak tadika. Lalu balik ambil anak orang buat tamu tu. Dah tu dah apa-apa. Wah, tanah. Elok juga wali, cucu orang lain. Nah, pasal apa? Pasal ayah nikah lanjut umur dah. Tahu tak? Nah. Orang tanya umur jawab dia. Umur berapa dah pak? Akan sampai. Dah, ini masalah. Jadi, masyarakat syabab mana orang muda-muda? Nah, fa innahu aqadul basar, itu hikmah dia lagi lah, iaitu mata kita pun terjaga. Nah, tengok kopang, tengok awet semua, mata jaga dengan berkahwin. Betul tak? Jadi mudah-mudahan kita faham 3 perkara ini tidak dilambatkan dia, kerana bukan lambat itu menjadi haram. Kalau semayang lambat keluar waktu barulah berdosa. Nah, begitu juga kalau kita lambatkan semayang jenazah lambat atau ke kubur, hukum tidak terus haram, dia makruh dulu sampai berubah bau mayat jadi ke haram. Nah, jadi kalau kita duduk seorang tak nikah tidak haram pun, sunat kita bernikah. Tapi siapa kekading kengah-kengah malam-malam, tu jadi wajib dah. Dah tengok itik tengok lembu kejar lembu. Itu jadi masalah. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak Surau Al-Hijrah untuk melancarkan kutipan sumbangan untuk kita gunakan mengimarahkan surau kita ini. Bajet dalam 400,000 untuk kita bina atap surau yang baru, membuat tandas surau tandas surau pula. Pembangunan surau, bangunan homestay, roomstay 3 hingga 5 bilik, termasuk tandas kegunaan orang ramai, menara azan baru, atap dan sebagainya. Jadi semuanya adalah kita nak kutip bukan malam ni saja, bermula pada malam ini. Kalau kita ada tak bawa duit, kita bawa 2 riyal je malam ni, hari lain mari atau lah beri. Nah, kita ada dalam bank 30,000, ambil lah 2,000 beri ke surau. Faham lagi? Dang kita mati tak dang lah. Nah, tak dang dah. Jangan sayang. Kita ada 1,000 beri 100 ke surau.
Kita ada 10,000 beri 1,000 ke surau. Faham? Hak kita makan jadi tahi, minum jadi air kecing. Hak kita pakai jadi kain buruk. Hak kita sedekah jadi hak kita. Faham? Ma akaltum faqad ablaitum wa ma labistum faqad afnaitum wa ma sadaqtum faqad abqaitum. Apa yang kamu makan jadi tahi, hak mu pakai jadi kain buruk, hak mu derma jadi hartamu kekal sampai hari kiamat. Sila bangun petugas untuk pungut derma. Faham? Untuk orang yang tengok live, boleh tengok nombor akaun tertera di depan meja saya ni. Orang kafir, orang tanya ulama, orang kafir yang suka derma tu Tuhan balas dak di akhirat? Dak. Tapi Tuhan balas di dunia panjang umur. Dunia panjang umur orang kafir. Apa? Suka sedekah. Dan kita berdiri orang beriman. Pelan-pelan kutip. Buka karung tu tunjuk ke dia seorang-seorang. Jangan awak tidur. Tunjuk karung. Tu luar tu tak apa. Boleh banyak soalan. Ni hak surau ni, tarik ni. Banyak lah. Baik. Sambil-sambil kita memberi sumbangan kepada tabung kos pembangunan surau Al-Hijrah kita tengok soalan. Teruskan mengutip sumbangan derma. Dia kata, boleh ke bunyian seperti kompang gendang dibunyi atau dimainkan di dalam rumah Allah seperti masjid atau surau? Qasidah Maulidur Rasul. Baik. Dia kata kalau dalam masjid, dalam surau, boleh tak kita kata kepang atau rebana degung. Ulama-ulama berselisih pada masalah bermain kompang atau rebana di dalam masjid. Satu mengatakan diharuskan bermain pada hari tertentu saja, seperti hari perayaan dan pernikahan. Bukan pada setiap hari, kerana di banner masjid itu bukan untuk tempat bermain. Cuma oleh kerana berlaku di zaman Nabi SAW, dipukul dekat masjid, maka ulama berkhilaf soal itu. Nampak? Jadi satu kaul mengatakan boleh. Tapi apa sebab? Sebab ada perkahwinan. Dengan syarat bukan pada waktu orang solat. Dia bersyarat tu. Itu yang kau yang pro, kau yang kontra, tak payah sebut lah. Di dua kaul. Jadi sebab tu kita kena hati-hati. Kena faham perkara ini khilafiyah, dan yang pada yang membolehkan dengan bersyarat. Bukan pada waktu orang sembahyang. Dan kerana majlis. Dan bukan harian. Hariannya main dalam masjid, tidak. Kerana majlis-majlis yang tertentu saja. Ada pun pendapat yang lebih ramai dimain di luar masjid. Tapi khilaf lah, tak sebalah.
Ketika sedang solat, terasa ada sisa makanan dekat celah gigi. Apa yang perlu saya lakukan? Satu lagi, jika sudah selesai solat, baru rasa ada sisa makanan celah gigi. Apa hukum solat tadi? Tengah semayang, berasa ada sebutir gula keluar celah gigi kita. Contoh, maka kalau kita telang, batal. Telang, batal. Sunat kita kehek. Butir beras ke apa contoh ke, ujung kakung lekat celah gigi, sunat kehek. Kehek di mana? Kalau kita semayang bukan dalam masjid, kita ludah belah kiri. Contoh bukan masjid, rumah kita. Ludah belah kiri. Faham ke? Atau patah, atau tepi sungai. Tak ada masalah. Kalau dalam masjid, tak boleh. Faham ke? Dilarang. Kalau dalam masjid, kita ludah dalam kitab fiqh pada lengan baju. Lengan baju kan? Ambil. Nasi biar hidup situ. Bukan haji. Faham lagi? Leni mudah. Ada kocek. Faham lagi? Lepas tu kocek lek kiri pak. Lek kanan makruh ludah. Lek kiri. Faham? Inguh boleh kehek. Dalam semayang. Inguh tubik macam belok kopong-kopang. Nampak? Kita pun tengah semayang ambil tisu. Tisu kena ada mula kecek. Ambil bola kecek. Teruskan semayang tak batal. Kerana dia bukan najis. Tapi kalau gusi darah, kita ambil gusi darah gusi, kita ambil dua titik. Faham? Kalau dalam masjid, letak di bawah. Boleh tunduk, letak gitu. Faham ke? Dalam semayang. Kaki lepas semayang, ambil, buang. Faham? Kalau kita lock dalam mulut, dok telang, dok batal semayang. Tapi sunat kita kehek. Faham lagi? Kita tubik atas lidah dah. Kita kata kek giah buang. Pasal nak baca Fatihah dulu. Tengah baca tertelang. Batal juga. Kerana masa untuk buang itu sudah ada. Tapi kalau dia tak tubik, hidup celah gigi. Tengah-tengah ngaji, tengah membaca, kok telang. Mari mana pula? Telang sutik. Dimaaf jika sedikit. Faham lagi? Sutik betul lengan. Tak sengaja, tertelang. Tak batal. Tapi kalau banyak, tak sengaja pun batal. Tengah-tengah tayat awal, Tok Imam Bangsik api. Tak sengaja, batal juga. Bolehkah lepas salat pada subuh berjemaah saya terus qada salat pada subuh yang telah saya tinggalkan sebelum ni? Boleh. Nabi kata la salata ba'dal asri wala salata ba'dal subhi. Tidak ada salat lepas asar, tidak ada salat lepas subuh. Mana salat yang sunat yang tidak ada waktunya. Tidak ada sebabnya. Adapun salat fardu, salat wajib tidak ada larangan dalam hadis ini. Faham lagi? Nabi pernah tinggal salat qabliyah zuhur. Satu riwayat ba'diyah zuhur. Kerana ada tetamu datang, tak sempat semayang sunat zuhur. Dan Nabi qada sunat zuhur selepas semayang fardu asar. Faham lagi? Dan kan dia sendiri yang sabda, la salata ba'dal asri. Tiba-tiba dia qada pula salat sunat zuhur lepas asar. Ulama pun buat keluar fatwa. Salat yang sunat, yang qada dibolehkan. Solat yang fardu mimba bil aula lebih lagi boleh. Lepas semayang subuh, bangun semayang subuh qada pula. Boleh. Tidak tarik nafas dalam wakaf untuk menggunakan bacaan Quran. Masih menggunakan nafas yang sama sebelum wakaf tadi. Dalam matlaul apakah hukumnya? Di segi tajwid, kita kena bernafas yang baru. Di segi fiqh semayang, selagi tidak merosakkan bacaan, maknanya tidak batal semayang. Bacaan Rasulullah, bacaan wasal. Bacaan wakaf. 7 ayat, 7 kali berhenti. Berhenti itu dalam hukum tajwid dengan sekali bernafas. Faham lagi? Tapi kalau orang baca wasal, faham? Dia baca wasal. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sambung. Faham? Satu nafas je. Betul tak? Hukumnya harus. Afdal berarti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Apa lagi? Soalan seterusnya. Imam sujud lama, duduk tayat akhir berbanding sujud sebelum itu. Apakah hukum? Makmum sujud lama sebelum tayat akhir. Apakah hukum? Imam sujud lama sebelum duduk tayat akhir. Dah guana dulu. Sujud lama sebelum tayat akhir berbanding sujud sebelum. Apakah hukumnya? Dia gini. Bila kita jadi imam, kita dilarang melamakan semayang. Sama ada pada qiyam, pada rakaat, pada sujud, dilarang. Larang itu maksudnya dimakruhkan, bukan haram. Kerana apa? Kerana kena raikan 4 golongan yang jadi makmum. Ada kanak-kanak, ada orang perempuan, ada orang tua, ada orang sakit. Faham lagi? Ada pun sembahyang sunat, tak ada masalah. Sebab Nabi pernah sembahyang sunat waktu malam, nak sahabat mari ikut. Abdullah bin Mas'ud, satu riwayat Abdullah bin Abbas, faham? Ikut. Nabi sembahyang rakaat pertama, Nabi baca surah Baqarah. Lepas Baqarah, Ali Imran. Lepas tu An-Nisa. Lepas tu Ma'idah, 4 surah. Dekat 3 jam serakaat. Itu sembahyang sunat. Faham? Bila sembahyang fardu, hak ramai orang ikut, kena pendek. Faham lagi? Jangan ikut suka, orang ikut si. Faham? Jangan. Dia ada peraturan ni. Maka nak sujud lama boleh jika tidak ada yang di belakang itu orang yang keperluan. Maksudnya imam sudah tahu belakang tu imam tu semua anak murid dia belakang, madrasah dia. Tak apa kan? Tak gimana dah. Tapi kadang-kadang ada orang puang. Dia letak dia panah ikan singgang atas dapur. Tu mai baca Yasin. Tam beletung ikan singgang. Tahu tak? Jadi Rasulullah SAW satu hari dia semayang macam biasa. Tengah-tengah semayang ada budak menangis. Cering-cering belakang. Kata sahabat lalu Nabi cepatkan semayang kerana budak tu menangis. Supaya habis derah, mak dia boleh ambil derah, gosok budak tu. Tu Rasulullah. Kita nak buat akhirat kita. Lagi. Dan kalau makmum sujud lama, kata ulama fiqh, imam sudah membaca habis dah tayat akhir. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Habis tayat akhir. Lepas pada tu sunat arba'ah wa ala ali sayyidina Muhammad, sunat arba'ah. Allahumma salli ala Muhammad, makmum dah akad lagi pada batal makmum. Kenapa? Kerana makmum itu sudah ada melakukan fahish takhalluf, bersalahan dengan imam yang huduh rupanya. Orang duduk cacang ini belakang duduk, dia tunggih macam geburuh puyuh. Sudah jadi batal. Soalan seterusnya. Bagaimana nak tahu orang itu Wahabi? Apakah itu Wahabi? Sikap kita pada orang yang Wahabi. Golongan Wahabi adakah akidah amalan ataupun atau pahamannya? Wahabi ni dia kerana mereka mengikut daripada pengasasnya, iaitulah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ambil nama ayah dia Abdul Wahhab, golongan bin Abdul Wahhab ni sebagai Wahabiyah atau Al-Wahabi. Macam Imam Syafi'i, bukan nama Imam Syafi'i, dia Muhammad bin Idris. Syafi'i ni tok nyang nombor 5. Maka orang ikut Muhammad bin Idris ni sebagai orang ikut mazhab Asy-Syafi'i. Faham lagi? Imam Hanbali, nama dia Ahmad, ayah dia Hanbal. Maka panggil Hanbali, orang ikutkan Imam Ahmad. Faham lagi? Maka Wahabi itu daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang sampai sekarang ini pun orang masih gelar dengan firqah Wahabi. Jadi adakah mereka ini pada ibadah ataupun pada syariat ataupun pada akidah? Dua-dua ada. Pada syariat pun Wahabi, pada akidah pun Wahabi. Yang lebih menyedihkan ialah pada segi akidah. Kenapa? Kerana berlainan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa lainnya mereka ini mujassimah, menjisimkan Allah. Menterjemahkan Allah, ada tangan, ada kaki, ada macam-macam pasal ini, semua ni bid'ah yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Faham lagi? Kalau kita tengoklah kitab-kitab akidah dia, tapi tidak dibicarakan di Malaysia. Kalau tengok kitab-kitab dia duduk bahas sama dia, kita dapat kitab-kitab di tanah Arab,
Dia duduk bahas dia, Tuhan ni, khilaf pula puak-puak Wahabi ni. Ada kata Tuhan ni tangan dua-dua belah kanan belaka. Pendapat kedua, sekanan, sekiri. Pendapat ketiga, dua belah kanan, satu tangan kiri. Ada pendapat Wahabi kata, tak, Tuhan ni ada satu tangan kanan dan ada tangan-tangan yang lain pula. La ilaha illallah. Ni semua ni bukan ajaran Islam. Faham lagi? Main tangan-tangan. Apalah Tuhan lagu tu? Tak. Jangan percaya begitu. Kita ni menyembah Allah. Allah ni bukan berhala. Faham? Orang mari tanya Nabi Tuhan ni macam mana? Sif, Rabbak, Lana. Tuhan ceritakan bagaimana keadaan Tuhan kamu ya Muhammad pada kami. Sama dengan Tuhan kami. Buat dengan temaga ke, buluh ke, besi ke, kaca. Turun ayat. Kul huwallahu ahad. Faham lagi? Dia Allah yang Esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu yang seumpamanya. Bukan Tuhan jenis ada kaki, bukan jenis ada muka, bukan jenis ada tekak. Itu semua makhluk belaka. Faham? Ini bahas masalah. Kemudian sifat mereka itu mengkafirkan ulama-ulama. Bukan mengkafirkan orang semua berhala. Ulama-ulama besar dia kata kafir. Ini masalah puak takfir. Suka mengkafirkan ulama. Kita saya kira tak ada hukum lah. Nah, tak ada hukum dah kita rakyat jelata ni. Ulama-ulama muktabar tu kafir. Nah, mengkafirkan ulama ni, mengkafirkan ulama ini bukan ajaran Islam. Betul tak? Ajaran Islam kata gua mana? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira. Kalau kamu beriman dengan Allah hari kiamat, kata yang baik-baik. Kalau jenis mengkafirkan ulama, ini golongan apa ni? Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik-baik. Nabi kata, "Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Umatku jadi 73. Sintani wa sab'ina finnar. 72 dalam api neraka. Kalau mengkafirkan orang-orang ulama-ulama, agaknya golongan ni golongan ahli syurga ke ahli neraka? Ada. Hukum bela kucing dalam rumah dan mandulkan kucing. Mandulkan haiwan saja-saja ulama kata makruh atau haram. Tak ada kerja mak, ada kerja. Memang kita jalan-jalan takak kucing mandu. Tak ada kerja tu. Tak. Haram. Jadi tak ada kucing, mampu habis kucing ni. Nah, tapi bila keperluan, ulama fiqh fatwa dengan harus. Bila kucing datang dia ni bahan itik orang, hayal orang, dah akan nak larang. Depan kita ni buat lembek kok kepil. Tapi hari-hari bahan nak itik orang. Maka kita pergi cocok pita jadi duduk nengung rumah dak kerja dah nak itik orang. Itu menolak mudarat. Harus. Atau kucing kita kucing tina kata ulama. Tapi beranak dia tak. Dia berdelok sampai mampu gitu. Ketok kekah dia semua kata 7-8 ekor anak. Nah, beranak hari ni esok kerja jatah baru pula. Faham? Maka mandulkan dia. Kerana apa dia ni? Kena anak-anak. Faham? Itu baru boleh. Saja-saja tak boleh. Jangan kalau kita mandul, nampak comel ke? Tak boleh. Kerana comel tak boleh. Kerana menolak mudarat. Soalan seterusnya. Ustaz pondok ngajar kitab kuning. Universiti ngajar lain. Bimbang lama-lama pecah. Tak ada bimbang, tak ada pecah. Kitab yang sama. Kitab kuning ni kerana cetakan lama. Cetakan baru, putih. Faham? Kita ambil tafsir Al-Qurtubi, contoh. Kita apa benda lagi? Syarah Muslim, contoh. Kita apa benda? Mughni Muhtaj, fiqh. Kalau kita beli kitab lama, tabak lama, dia kuning. Sebab dulu orang pakai pelita. Bila pakai pelita, apinya kuning. Bila kertas dengan kuning, dah molek, jadi cerah. Faham lagi? Sekarang kita pakai lampu putih, tahun 80-an. Maka start 80-an, kitab dicetak kebanyakan kertas warna putih. Kitab sama, Mughni Muhtaj kau. Khatib Syarbini kau. Ni Khatib Syarbini. Ini Ibnu Katsir kau. Tapi ini orang panggil kitab kuning. Kerana warnanya kuning. Kitab kuning sebenarnya bukan kerana warnanya kuning. Tapi kitab kuning maksudnya kitab Taurah yang lama. Dan kitab warna putih baru ini mesti pun kitab lama juga. Cuma cetakan baru. Kitab tak ada beza. Faham? Tak ada beza. Kita tengok kitab-kitab yang ada jadi pelajaran yang diajar di Universiti Kahirah, di Mesir, di Azhar, di Yarmouk. Faham? Kitab yang sama. Imam Nawawi, kalau Syafi'i.
Kalau kita hadir ke kitab Syarah Muslim, kitab Fathul Bari, kitab yang sama belaka. Yang beza kaedah mengajinya. Kalau kaedah pondok, ngaji satu-satu. A sampai Z semua. Kalau universiti tak boleh nak buat lagu tu. Faham? Kerana masanya pendek. 4 tahun nak ambil ijazah dah. Faham lagi? Situ saja. Balah bukan sebab tu. Balah ni hati. Masing-masing kerah-kerah, masing-masing nak tunjuk pandai. Faham lagi? Kita pandai dah. Nak buat gua ni, nak khabar orang yang kita ni pandai. Ambil gambar CJ pun dalam Facebook. Ingat cepat ngaji dulu, tunjuk CJ. Faham lagi? Itu penyakit akhir zaman. Kita musafir, kita buat jamak takdim contoh Zuhur Asar. Lepas tu kita sampai rumah sebelum waktu Asar. Adakah kita kena sembahyang Asar lagi? Tak lah, sembahyang dah. Apa kali yang baik benar pun. Faham lagi? Kita dah sembahyang jamak, tapi kita laju. Contohnya. Kita sembahyang, kita tolak daripada Kuala Lumpur pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi, kita pun sembahyang jamak. Faham? Pukul 10. Di mana pukul 10 kita sampai di Pakir dah. Sampai sini dah asar. Faham lagi? Jawabnya sah dah sembahyang. Tak payah ulang lagi. Nak ulang tak jadi wajib. Kerana sembahyang itu sudah sah. Soalan seterusnya. Pembayaran pay later, kita boleh buat pembayaran cara ansuran tapi ada bunga yang diambil. Jika kita lewat, akan ada bayaran denda yang lain yang akan dikenakan. Dia bunga lain, denda lain. Kalau kita bayar lewat daripada hantaran barang pada kita, maka kita dikenakan denda. Itu bukan bunga. Bunga ni begini, bayaran hak asal kita bayar itu atau hutang yang kita bayar itu dia berganda, naik sikit. Itu bunga. Cuma ulama benarkan ganti rugi. Kita barang siapa dah bayar ke dia lambat, maka dia hukum kita kena bayar 2 riyal. Faham? Sebih. Itu dibenarkan syarat. Syaratnya sedikit. Faham? Soalan seterusnya. Adab dengan Quran simpan dengan betul. Bolehkah tinggal Quran kita baca atas rehat di dalam surau begitu saja? Boleh. Kita dah baca, kita tutup cetak atas rehat. Boleh. Faham lagi? Kerana dia sudah duduk di atas rehat. Tapi kalau kita letak atas latar, kita duduk, kita mengaji, boleh. Kita bangun tinggal, makruh duduk atas latar. Takut orang terpijak. Tapi duduk atas rehat, kau nak pijak. Faham lagi? Cuma sunat, afdal, letak tempat tinggi. Afdal. Dalam kitab At-Tibyang Imam Nawawi sebut, afdal letak tempat tinggi. Faham? Jangan letak atas latar. Atas rehat boleh. Kerana itu tanda memuliakan dah. Rehat kan? Letak bekas tu, letak atas dia. Walaupun dia rendah rehat tu, dia ada orang berjalan. Tapi dipanggil memuliakan Quran. Sah tak wuduk masa yang sama berwuduk gusi kita berdarah? Sah. Tak ada masalah. Cuma kita kena bersih kerana nak sembahyang. Kerana telang darah dalam sembahyang, batal sembahyang. Saya tak salat, tiba-tiba rasa macam kentut. Tapi tak ada bunyi. Atau bau. Adakah masa saya mesti berhenti solat atau teruskan solat? Kalau kita rasa macam kentut, jangan berhenti. Bila berhenti, sudah kentut. Lepas tu Nabi kata, barang siapa yang tidak mendengar bunyi atau mendapat bau, maka jangan keluar daripada sah. Faham lagi? Maksudnya, kentut ini ada 3. 2 ada bukti, 1 tak ada. Yang pertama bunyi, bukti. Yang kedua bau, bukti. Yang 3 tak ada bukti, iaitu tak ada bunyi, tak ada bau, batal juga. Jenis tak bunyi. Dia pakai silencer. Faham lagi? Jadi maksudnya kalau kita yakin kentut, walau tak bunyi, walau tak bau, batal wuduk. Kerana apa? Kerana keluar
kentut itu kan membatalkan wuduk. Nabi kata al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Orang tertidur, dia tak perasan keluar dak. Maka dia sangka kuat bagi keluarnya angin, membatalkan wuduk. Nah, kita tengah semayang, keketuk dah lagi. Teruskan semayang. Lama-lama was-was kaca di syaitan. Faham? Kita angin daripada usus, dia bergerak nak pergi ke dubur. Tapi dah keluar. Yang batal wuduk ini khuruju syai'. Sudah keluar suatu. Kalau belum keluar, baru ura-ura nak keluar. Atau kentut itu membuat pakatan untuk keluar. Belum keluar. Jadi dia buat pergerakan dalam usus. Itu dalam tak apa. Yang batal keluar. Air kecing itu kak, dia duduk dalam zakar. Tak keluar lagi. Dia lepas. Kita tunggu sini. Tinggi sungai ramai-ramai. Faham? Tak. Keluar separuh. Batal. Dan batal ni khuruj keluar. Faham? Kalau dalam tak. Lepas tu kita, ketuk kedok lagi. Tak lagi. Bila tu? Kita kata dok lagi tu. Bila kita sok antara ada dengan tak ada. Sama berat. Ketuk kedok lagi. Idrakul mustawi bainal amrain. Tak, sama berat. Ketuk kedok lagi. Maka asal, al-aslu al-adam. Asal tak ketuk lagi. Tapi kalau sudah ada bukti bau ataupun bunyi, tak boleh pakat tu. Dapong! Ketuk tak lagi ya. Ketuk korok mu, gegar surga ketuk apa lagi tu baik lah. Faham lagi? Tu lain. Hak kata ketuk kedok lagi nak hukum dok lagi tu tidak ada korenah. Cuma mari kaca je dalam hati. Ketuk dok. Imam sedang salat baca surah, tiba-tiba imam terlupa ayat dekat makmum belakang belum habis Fatihah. Jika makmum tegar dekat putus mualat Fatihah makmum, tidak putus. Turun sujud sajadah, tidak putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Imam tu Allahu akbar sujud sajadah. Kita baru ar-rahmanirrahim. Turun. Sujud sejadah. Bangun. Maliki yaumiddin. Tak payah baca semula. Faham lagi? Soalan seterusnya. Saya ada 2 orang isteri. Mana seorang ni? Ya ke tak? Kadang-kadang ketika sedang jimat isteri pertama, isteri kedua tengok. Pelik soalan. Dan juga sebaliknya. Apakah hukumnya? Baik. Dia ada 2 isteri, dia jimat isteri pertama, isteri kedua tengok. Dia jimat isteri kedua, isteri pertama tengok. Apakah hukumnya? Dengar baik-baik. Bila kita ada isteri, kita dengan isteri kita tidak ada aurat. Maksudnya kita boleh tengok isteri kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki, depan belakang atas bawah. Side mirror, bumper boleh tengok belakang. Faham? Tapi isteri dengan isteri, mereka ada aurat. Hukum mereka adalah aurat antara muslimah. Isteri pertama, isteri kedua, mereka wajib tutup baina surrah wa rukbah. Antara pusat sampai ke lutut. Faham baik? Jangan awak macam negara. Tak tahu ke benda hukum tu. Faham lagi? Kita orang Islam. Tak boleh, haram. Haram. Kalau nak rojak, masalah ini panjang lebar disebut dalam kitab Al-Mufassal fi ahkamil mar'ah, Dr. Abdul Karim Zaidan. Okey? Bercerai, suami isteri masih tinggal bersama tapi belum merojak. Berapa lama edah yang boleh tinggal bersama? Bila bercerai, duduk serumah. Maksud duduk serumah ini bukan duduk sebilik. Faham lagi? Ada anak atau ada mak dan sebagainya. Faham lagi? Jangan duduk sebilik. Kerana kamu sudah bercerai. Tapi dalam edah. Sampai mana? Sampai habis edah. Kenapa tak boleh balik ke rumah mak dia? Kerana dilarang di dalam Quran. Kenapa tak suruh dia balik? Allah kata jangan suruh dia balik. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Faham? Jangan kamu keluarkan isteri yang kamu telah cerai itu dari rumah. Dan isteri itu pula jangan keluar dari rumah.
Faham lagi? Kenapa? Bila dekat itu, masih tidak ada lagi pencampuran pihak ketiga, mudah untuk rojok semula. Tu hikmah dia. Faham lagi? Kalau balik dah rumah hari ni cerah, bini kita pergi atas rumah dah pakai pelang. Bini kita pergi atas dah batakir. Bayar dah lah. Mak dia kata, aku kata dah, penatang tu memang jahat. Faham lagi? Tak? Masuk lalu jarum dah lah. Jadi patut nak baik mula dah, lah. Tu baru mak dara mak long. Kau duduk batangan tak hari tu. Tu kilah aing gini. Aku kata dah. Dari kau nak tak berkerut tu. Punah ranah habis. Nah, kau pecah kau jauh. Jadi muduk molek tu. Berasa siang, mudah nak rojak semula. Faham lagi? Bolehkah azah bising dekat rumah orang? Mana boleh? Dalam Islam la darara. Dah kalau kita nak buat azah bising, boleh. Jangan start. Kerana konsep la darara wala dirara. Islam tak ada mudarat, tak boleh memberi mudarat pada orang lain. Tu Islam. Islam bukan nama isi Islam. Dan nak buat azah kuat, boleh tak masalah. Jangan start kat orang ramai. Kenapa? Kalau mu tidur, anak mu tidur, orang buat bising, mu marah. Ada orang mu buat orang apa pula? Kambing tu. Faham? Tak boleh. Biar mutu-mutu kati apa 400,000 sutir pun haram. Nampak? Kalau kuat melampau. Kalau kuat sampai mana? Makruh. Kita kena koda-koda dia. Nah? Lalu malam cilah umur. Bam 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 bam. Boleh ke anak orang nak tidur? Betul tak? Mak dia ayuhnya ni apa nak peluh tiup. Habis lagu. Pak Dara duduk di tepi sungai. Faham? Nak boleh kerja negara anak. Faham? Dia balik bang 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 bang. Wah, anak belalok mata tu bit macam mana. Tak? Tu kata haram. Nah, boleh. Mati jauh. Siapa kat sipang bawah jembatan tu mati dah. Buat laju ke apa rumah. Baru tu. Tu konsep Islam. Betul tak? Kereta ke apa tak kira. Pasang radio dengan Quran tu semua masuk belaka tu. Nak? Sikit lagi deh. Bagaimana kita nak hilang perasaan pada apa ni? Pada orang. Kita nak hilangkan perasaan pada orang. Dah apa pula? Perasaan apa tu? Perasaan suka. Perasaan nak marah. Dengan berlalu masa. Apa-apa pun masa dimainkan peranan. Betul tak? Tengok kalau orang hilang mati anak kucing yang dia sayang. 2-3 hari tu tak? Dia 3 bulan ada Betul tak? Tengok orang mati laki. Ayah mati tengok mak. Hari pertama orang balik kubur kan. Lama makan nasi. Mak makan nasi dia makan ingat kecil buah. Nangis bawah. Faham? Nangis. Hari pertama. Betul tak? Hari kedua, mari makan nasi mak. Mak dah sedap mula. Nampak cik mak ni pergi dapur macam cik mak bawah meja. Faham? Lain dah pada kemarin. Betul tak? Hari ketiga mati. Faham lagi? Mak mari makan dah anak-anak awak laut sedap ni kat gigi dia. Kan mak makan gediang lah. Apa sipang suku mak nak pala. Betul tak? Hari keempat, mak jumpa dah buku bank ya. Aku kata dah ada. Kan lain kan tu. Betul tak? Dia masa. Dah. Nak marah kat orang pun lama hilang gitu. Baru-baru bayar nak buat apa ni? Nak? Marah pun dia akan hilang dengan lama. Sayang pun dia akan hilang dengan lama. Masa tu main peranan. Sikit lagi deh. Bagaimana kerajaan kita perhatikan nak pulihkan makam ulama, hancur lebur habis, signboard makam pun hancur lebur, tempat tidak terjaga dan sebagainya. Aduh lah. Katakan orang marah pula.
Sebab tu dalam menjadi pemerintah, antara perkara yang sangat penting ialah urus tadbir negeri. Kita lebar guna pun, kalau tak pandai nak urus tadbir, jadi macam sekarang. Kan kita tengok esok naik kereta daripada Batakir tu, jalan baru tu, sampai Jambatan, ada pula dia pakai supir hitam kata di pokok. Nampak tak? Itu panggil kelemahan urus tadbir. Orang dah buat gitu. Orang ulu, orang miskin. Kita kerajaan sediakan tempat tong yang paling. Kan kita dikunjungi oleh ribuan setiap hari. Betul tak? Daripada luar, tiba-tiba kita pakai supir hitam. Berayung gitu tiup dangi supir. Orang tu nak ubuh, dah masuk. Dah masuk. Ini masalah contoh mudah. Kalau benda tu di dalam hutang, kita tak pelik. Tepat mata, ribuan mata melihat. Kita tidak mampu menyediakan satu tong sampah yang harganya kita tengok di Shopee RM110 kalau kita beli direct suti. Kalau kerajaan beli murah lagi, hok comel, biru tinggi, hijau tinggi tu. Tak ada. Lepas tu ada tong macam tong rumah. Dekat Drobis ada tong rumah dan penuh. Hari Jumaat penuh. Bila penuh orang tak nak tahu ke mana. Buh tepi. Bila buh tepi banyak. Pelacur memang hari ni kan. Malah karang angin. Jadi hanya. Nampak? Itu panggil urus tadbir. Signboard tutup di pokok. Tak nampak signboard. Luar seberang takih. Mana Bukit Tunggal, mana Bukit Tumbuk. Kaki signboard ada kena selok kain. Selok dulu, selok. Oh, kau dah know. Benda kita tak boleh nak buat. Ini masalah kita ni tak pandai mengurus tadbir negeri. Jadi harap kerajaan perbetulkan. Sebab tu kita nak bawa kapal terbang, kena pandai tengok meta apa semua. Jangan lebar saja. Pilot tak ada sakit, tuk guru tolong bawa kapal terbang. Mu naik aku bawa. Faham lagi? Bah tanah lagi jatuh habis. Kena urus, pandai mengurus. Ni contoh, jangan marah. Kita tengok sebab kelemahan itu sudah diviralkan. Sudah di percakapan umum satu Malaysia. Jadi kita jadi aib. Soalan seterusnya. Hukum kita gelakkan orang. Seperti kita prankkan orang. Hukum prank telah dipatuakan oleh Mufti Indonesia baru ni. Kita gurang orang, dia kata padang-padang saja. Berpada-pada saja. Lebih pada had, hukumnya haram. Siapa kawan tu terpok aurat, haram. Siapa kawan itu tercela, haram. Siapa kawan itu digelakkan orang jadi malu dia, haram. Faham lagi? Bahkan gurai itu dibolehkan. Tapi ada perenggangnya. Siapa basuh habis baju orang, tak boleh. Soalan seterusnya. Bagaimana nak elok diri dari membuat maksiat? Kona apa? Kona hati. Siapa motosikal, sipangkan. Kanan dia ambil porong, kiri kuliah. Guna mana? Ni maksiat, porong baru siapa daripada Tengah Jaya. Kona kiri kuliah. Itu dia panggil kona hati. Hati mu gitu rok, tak boleh nu. Tahu tak? Soalan seterusnya sikit lagi. Saya baca surah Al-Baqarah, ngaji. Lepas tu saya dengar video orang baca surah Al-Mulk. Lepas tu saya baca juga. Tapi saya rasa macam tak betul je. Boleh tak saya teruskan baca juga. Kalau kita belajar, tak apa. Dalam baca itu, ada yang tak betul. Tapi kita tak belajar, saja kita nak baca. Tak betul pun tak betul lah. Pokoknya haram. Faham jadi kalau kita masih tak betul, tak apa. Kita sedang belajar. Yang tak boleh belajar, tak mau. Nak baca saja. Soalan seterusnya, sikit lagi. Dulu saya curi barang sekolah. Lepas tu saya nak ganti macam mana sekarang? Jumpa guru besar atau macam mana? Guru besar sudah tukar kan? Dulu dia curi tong sampah. Tong sampah sekolah. Faham? Dan ni dia masa menyesal. Baik. Kalau kita curi itu masa belum balik. Contoh ni dia baru darjah 3. Belum balik. Atau darjah 4. Tidak berdosa. Tapi barang curi wajib atau wajib. Dan bila dia berdosa, bila dia sudah balik, barang itu dia ada di tangan, dia tak hantar, start mula berdosa. Umur 10 tahun tak balik lagi, dia balik umur 15. Contoh,
10 tahun sampai 15 tu tidak berdosa. 15 balik, maka tak berhati lagi. 16 tahun baru nak atur. Jadi setahun dia menanggung dosa. Tapi kalau ada orang yang jaga dia, mak bapak dia, tahu dia anak mencuri, anak tu kena pulang balik. Ada kena ambil barang tu, suruh anak atur balik. Anak tak reti nak atur, mak kena atur balik. Faham? Ada orang dia marah gitu je. Faham? Tapi tak suruh atur balik. Dia tengok anak dia buat balik kait pelang jirang dia. Dia cakap, ambil mana ni? Pelangnya. Ambil macam ni. Mana jangan ambil buah orang. Ambil besar koyok. Koyok. Faham nak buat gua ni. Dah. Ada nak buat gua ni. Jadi kelapa orang juga. Tu patut atas balik. Piak ni tangan curi orang. Tak betul. Dah suruh koyok. Mak bahan ni gutih. Dah. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Adakah dosa mencuri itu menjadi dosa yang berterusan selagi kita tak minta maaf? Dia begini, dosa ada dua. Satu, kita dengan Allah. Berzina, dosa kita dengan Allah. Berjudi, kita dengan Allah. Kedara harap, dosa kita dengan Allah. Dedah aurat, kita dengan Allah. Jadi penari tiang, kita dengan Allah. Faham? Tapi hak dengan orang, curi hak orang. Faham? Rapah barang harta benda orang. Itu terlibat dengan hak orang. Hak tu kena atur balik. Bukan bayar harganya, barang tu kena atur balik. Curi ni, curi karbureta. Faham lagi? Orang pergi semayang jemaah, bahan karbureta. Minggu lepas. Mu kena cari semula tuang motor tu, kena bagi atur barang. Kalau barang tu mu tak mu sayang, mu nak bayar harga saja, tak sah. Yang boleh kita bayar nilai saja, barang tu sudah kosong. Faham lagi? Atau sudah hilang. Tu pun kena sapat tangan. Sama ada mu tangan dia dengan tangan penerima atau mewakil pada orang lain atau karbureta tu ke tangan dia. Jangan main. Nak? Tu baru curi karbureta. Kalau curi harta negara, bayang. Tak? Menteri. Mu 400,000 aku 300,000 mu ejah boleh tanah 3 luk anak dara mu boleh projek duduk pasir macam-macam beseng kali. Nak? Rohok tu nak taubat. Suti-suti kena pulang balik harta negara. Nak? Majlis zakat buat program cabutan bertuah. Tapi beli barang cabutan bertuah, hadiah tadi di kedai orang Cina. Cina bukan bayar zakat. Ini masalah akhir zaman. Patutnya kita dulu kan daripada wang-wang zakat. Urusan zakat itu dengan membeli daripada kedai orang Islam. Faham? Bila dah tak ada, baru kita beli kedai bukan Islam. Soalan yang kedua sebelum akhir. Minta tolong Ustaz Kabos ke penduduk kampung gotong royong lah kawasan kubur. Lama PKP ni, taman syurga itu terbiar. Terima kasih. Baik. Pergi bersih kubur lah, bersih kubur. Bersih kubur. Kubur-kubur ni kalau bersih pun kau tak pergi, kotor betah lagi. Tapi jangan gicak pula. Faham? Itu bukan urusan orang ramai, itu urusan waris. Kita hanya membersih. Kita nak tengok kampung tu orang suka pada akhirat, jangan tengok masjid. Tengok kubur. Jik amal lagi, kubur tak pergi. Faham? Ketika Rasulullah telah wafat, Sayyidina Umar di hujung hayat, dia pernah pergi ke kubur Nabi 100 kali cari. Pergi sekejap balik. Rindu. Pergi sekejap balik. Faham lagi? 100 kali cari. 2 minit balik. Faham? Ada banyak kerja dia khalifah. Orang tak ada pun pergi pulak kubur. Kita raya baru pergi kubur mak. Raya. Tunggu. Bila nak pergi kubur? Tunggu lagu Saloma tu beat kat radio. Baru nak pergi kubur. Minta mak kuih sepotong. Raya dah pergi kubur esok. Faham lagi?
Dok tubik lagu selamat hari raya, dok pergi kubur. Betul tak? Tu pun duduk salah kubur JKK tu. Faham tak ni? Balah dengan anak JKK, kubur ayah saya. Tak, kubur ayah saya ni. Pasal apa? Pasal setahun sekali. Nah. Bila kita pergi, dia nampak tak kita? Nampak. Nah. Sebut dalam kitab hadis, Allah kembalikan roh orang yang mati untuk menjawab salam. Ini soalan yang terakhir. Jauh ini banyak kan? Roh orang yang meninggal dunia akan berada di alam barzakh. Ada masa tertentu Allah akan tunjuk kepadanya perilaku kaum keluarga dalam dunia. Ada masa nikmat, ada masa dapat azab. Bila mendapat kecelakaan, adakah orang dalam barzakh merasa duka cita atau bagaimana? Baik. Orang yang mati dah, anak dia aksiden di dunia ni lah, rebah ke, patah kaki ke, dia dapat tahu tak dia alam barzakh? Jawabnya, wallahu a'lam. Dan jika Allah nak dia tahu, maka dia dapat tahu. Samalah barzakh ini seperti di dalam dunia. Dalam dunia, kalau orang mari kat rumah kita, adakah kita kenal belaka? Tak. Kalau kita kenal dah dia, baru kita kenal. Kita duduk dalam rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita hitam akut tikat. Orang yang kenal. Orang kita sama dah. Bila kita hitam akut tikat, kenal tak? Kenal lah tak? Dah kita biasa. Tapi kalau orang mari tu orang tak kenal, kita kenal tak? Tak. Sama dengan orang dalam kubur. Begitu juga dengan usaha ikhtiar. Nah, anak dara kita rebah pagi tadi, kalau kita tahu, tahu. Tapi kalau tak tahu, tak tahu. 2-3 hari baru tahu. Faham lagi? Sama juga. Kalau Allah nak orang tu, arwah itu tahu, maka diberitahu kepadanya. Semua itu mudah bagi Allah. Cuma jangan kita buat sebagai detail. Setiap apa yang berlaku, dia tahu berlaku. Nah, anak dia pergi periksa pagi, tengah hari makan nasi, bini dia petang irau situ. Jangan detail gitu, kerana tidak diceritakan dalam hadis seperti itu. Faham lagi? Jadi mula-mula keluar roh, cabut roh, yang cabut malakul maut. Tapi tak bawa, dia hanya cabut saja. Dia ambil oleh malaikat yang turun dari langit. Dalam kitab-kitab hadis begitu. Faham? Dia ambil, lalu diberi bawang-bawang yang wangi. Sebut dalam hadis Nabi kata, daripada bawang syurga. Bila? Roh orang mukmin. Lepas tu buat naik setekak macam Isra' Mi'raj. Satu pintu langit. Setiap lapis langit, malaikat yang hidup pada lapis-lapis tertentu akan bertanya, roh siapakah ini? Comel sangat ni, wangi sangat ni. Malaikat yang bawa kata ini roh si fulan bin si fulan. Sehingga setiap penduduk yang duduk di langit, malaikatlah ingin sama menyertai rombongan bawa naik roh. Kemudian dinaikkan selepas langit ketujuh, ditunjukkan neraka. Itu cerita roh. Faham? Ni bukan ambil komik Raja Rimba ni. Kalau lagi tak adil. Dah? Kemudian ditunjukkan syurga. Nampak lagi? Bila tunjuk syurga, nur neraka, Allah boleh letak kamu di sana, tapi Allah letak kamu di sini. Lalu gembiralah roh ini dan dibawa berpusing di dalam syurga. Bila tu? Sebelum datang siap orang mandi kapang semayang tanah. Dah dalam masa sejam dua tu, raung habis. Tapi bila sudah ditanam, letak dalam kubur, orang tanah-tanah, orang berbalik, dibawa turun. Duduk dengan kubur itu jauh mana? Jauh mata memandang. Jauh mata memandang. Setengah kilo ke, 10 kilo ke. Roh. Bila dekat dah nak mari mungkar wa nakir, Nabi kata, didatangkan roh. Duduk dengan jasad. Lalu dibangunkan. Setengah ulama kata dengan duduk. Barulah diterima man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma'tiqaduka dan sebagainya. Kemudian dinaikkan ke langit, letak dalam illiyin. Ada hadis mengatakan duduk dalam duduk dalam tempat kubah berwarna hijau bagi roh orang syuhada, dan duduk dalam
Temolok burung yang berwarna hijau yang terbang di dalam syurga dan duduk pada lampu-lampu di syurga. Dan bila ada orang beri salam, roh itu dikembalikan, dia jawab salam. Dan bila ada orang ziarah, roh itu kalau dia kenal, dia kenal. Dia akan kata, oh dah lah, mari kubur aku. Kalau tak kenal, oh dia pula, dah kenal orang ni. Lebih kurang gitulah. Tapi roh tak cakap ganung gitulah kita hadis. Dalam hadis kata kenal dan tidak kenal. Kalau dia kenal, dia kenal. Kalau tak kenal, dia tidak kenal. Lepas tu apa yang berlaku di keliling anak beranak dia di dalam dunia, wallahu a'lam. Kalau Allah nak kendaki, dia dapat tahu. Kalau Allah tak mau beritahu, dia tak dapat tahu apa-apa. Habis dah soalan. Ada tak soalan lisan satu? Dah nak balik dah. Ada tak? Ni ada 2-3 lagi, tak nak baca tu. Ada? Siapa nak tanya soalan lisan? Dia ada. Nak balik dah. Ada tak? Tak tanya tak balik. Dah duduk sejuk ke? Kalau buat panas tu 8 suku putih dah. Baik. Dengar. Faham dah. Maksudnya begini, orang yang soleh itu, orang yang soleh, orang yang semayangnya betul, orang yang ibadatnya diterima oleh Allah, dia akan baik dengan keluarganya. Tapi jangan kata bila orang tu baik dengan keluarga, Allah terima dia. Kerana orang kafir lebih baik dengan keluarga daripada kita. Kita beri kemak kita 100 bulan, orang kafir beri kemak dia 500 bulan. Masuk neraka dia. Nampak? Kenapa? Kerana dia tidak beriman. Ini bukan atas jalan tahqiq, atas jalan maknanya ghalibiyah. Ghalibnya orang jaga sembahyang, orang jaga syariat, dia akan baik dengan keluarga dia. Dia tidak sakitkan hati ibu bapa dia. Begitu juga kalau kita dia baik dengan adik-beradik, tapi dengan orang kampung yang maki hamu gitu je. Itu perangai dia salah tu. Faham tak ke? Jangan, dia sebab tu bukan baik dengan adik-beradik jadi ukuran sebenarnya. Ukuran kita dia melaksanakan dia ada 6 rukun iman, 5 rukun Islam, kemudian akhlaknya mulia. Akhlak bukan dengan keluarga, dengan semua orang. Lepas tu kita ada hak-hak yang patut kita kena jaga. Hak ibu bapa, hak adik-beradik, hak jiran, hak masyarakat keliling, hak ulama, hak raja, hak pemerintah dan sebagainya. Jadi ingat, bukan baik dengan adik-beradik, baik dengan family menjadi ukuran orang tu baik. Tak mestinya. Cuma pada ghalibnya kalau orang yang baik ini, dia mesti baik dengan family dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.